Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua tuan-tuan puan-puan yang berada di atas talian untuk sama-sama dalam majlis Ayah sebagai pemimpin masuk syurga sekeluarga. Program ini dibawakan daripada Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam. Moga-moga dengan majlis ini, sementara kita menunggu waktu untuk berbuka, menunggu waktu iftar, kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan majlis kita ini dengan sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah, dan sudah tentunya ia dipimpin oleh Syekh Abdul Karim Al-Makki. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ramadan mubarak. Ramadan Karim, ya insya-Allah. Alhamdulillah kita bersama pada hari ini bersama dengan Syekh Abdul Karim untuk sama-sama kita memulakan suratul Fatihah sebagai Ummul Quran. Sebelum kita membincangkan lebih lanjut apakah petunjuk-petunjuk, apakah hidayah yang kita boleh ambil daripada Al-Quran sebagai petunjuk kepada kita. Syekh Abdul Karim, Ustaz, dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz atas bacaan yang masya-Allah dengan suara yang bagus, dan kita ingin melihat kepada apakah yang ada dalam surah yang kita selalu ulang Ustaz, ya. Sebenarnya pada setiap hari paling kurang 17 kali sehari kita mengulang apakah pedoman untuk ayah-ayah yang berada di atas talian, untuk ibu-ibu yang juga ya sedang membesarkan bakal-bakal ayah, bagi adik-adik, bagi anak-anak yang mengikuti sekarang ini, yang berfikir tentang bagaimana cabaran menjadi seorang ayah yang Allah beritahu di dalam Al-Quran, agar Ramadan kali ini adalah Ramadan yang menyuntik semangat daripada kalam ilahi, agar kita sama-sama boleh terus mencontohi kepada uswatun hasanah daripada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, nabi-nabi seterusnya, yang pastinya daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, majlis ayah ini adalah satu program di mana kita akan mengkaji, melihat apakah ayat-ayat dalam Al-Quran menjadi panduan kepada ayah-ayah yang memimpin di dalam rumah, yang memimpin di luar rumah. Dalam kita berada di rumah, stay at home, kita harapkan panduan daripada Allah ini, sebagaimana kita doa, kita baca sebentar tadi Ustaz, ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Moga-moga dengan program ini kita dapat hidayah daripada Allah SWT. Asas program ini daripada surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Kalau tuan-tuan yang ada Al-Quran di rumah boleh buka kepada mushaf pada halaman yang ke-560 surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Kita ingin dengar bersama Syekh Abdul Karim untuk membacakan ayat ini, untuk kita kuatkan diri kita. Apakah seruan daripada Allah SWT untuk ayah-ayah yang beriman, yang ingin terus menjaga keluarga, memimpin sampai ke syurga. Syekh Abdul Karim, mari kita sama-sama melihat kepada surah At-Tahrim ayat 6, muka surat 560, memimpin bacaan ayah-ayah di atas talian. Baik, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا
نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka, yang bahan bakarannya adalah daripada manusia dan batu. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat yang keras kasar. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Tuan-tuan dan puan mati Allah sekalian, bila kita melihat pada ayat ini, satu, Allah memanggil kepada ayah-ayah yang menonton, ibu yang membesarkan anak yang akan menjadi ayah, iaitu dengan panggilan yang amat mulia, wahai orang-orang yang beriman. Walaupun mungkin hari ini kita mungkinlah tidaklah kuat sangat iman kita, ya, mungkin, ya, tapi harapnya pada satu Ramadan ini iman kita dikuatkan, kita menyahut seruan daripada Allah untuk berpuasa. Jika ada cabaran iman itu, Allah tetap juga memanggil kita dengan perkataan wahai orang yang beriman. Kalau katakan di luar Ramadan, kalau katakan kita mungkin rasa jauh daripada Allah, kita rasakan bahawa ya Allah, hari ini saya ada banyak kekurangan dalam saya melaksanakan tugas ayah dalam rumah, ayah di luar rumah memimpin organisasi. Kalau ada kekurangan tersebut, Allah tetap memanggil kita dengan panggilan yang baik, wahai orang yang beriman. Apakah pelajaran yang boleh kita ambil daripada situ? Kalau Allah panggil dengan perkataan wahai orang beriman kepada kita yang penuh dengan kelemahan, wahai ayah, ya, bagi saya sebagai seorang ayah, maka saya juga kena panggil kepada anak saya. Pada hari ini, nanti nak berbuka nanti, panggil kepada ibu, panggil kepada anak dengan panggilan yang terbaik. Walaupun mungkinlah anak kita mungkin muka masam, tuan-tuan, ya, mungkin muka masam. Ialah hari pertama untuk kita, untuk dia nak berpuasa apa sebagainya. Mungkin hari ini juadah tak seperti biasa tahun-tahun lepas. Tetapi Allah mengajarkan pada kita, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada bakaran api neraka. Inilah panduan yang Allah berikan di dalam Al-Quran. Semoga kita ambil pelajaran di sini, dan itu sebabnya saya sebenarnya, kerana ini adalah ayat yang penting, saya mungkin nak minta pada Syekh, sebenarnya nak tanya tadi Syekh Abdul Karim berkaitan dengan Syekh lahir di Mekah, ya, banyak imam yang bertemu dan juga boleh mengikut lagunya. Tadi masa Syekh Abdul Karim baca tadi tu, lagu daripada imam mana tu? Itu biasanya dinama dengan Tarannum Sabah, ataupun dikenali dengan bacaan ya Syekh Yasir Dosri, Imam Masjidil Haram, yang terkenal sekarang ni sebagai imam tarawih yang begitu mantap bacaannya, hafazannya lancar. Oh, masya-Allah. Jadi alhamdulillah bacaan Syekh Yasir Dosri banyak membaca ada irama yang mendayu, seperti irama lagu Sabah dan sebagainya. Oh, masya-Allah, ya. Jadi maksudnya lagu Sabah tu adalah mendayu, ya, untuk memanggil, menyeru kepada orang yang mendengar, Ustaz, ya. Okey, masya-Allah. Itulah salah satu daripada lagu Tarannum ataupun lagulah di dalam membaca Al-Quran ni, Ustaz, ya. Dan mungkin kita pada hari ini dalam kesempatan yang terhad ini, kita nak sekali lagi melihat kepada ayat ini, tapi nak tahu kalau boleh Ustaz baca bacaan daripada imam lain pula. Kalau boleh bagi contoh satu yang nak mengajak kepada ayah-ayah yang ada di atas talian untuk beri perhatian. Silakan Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan yang seterusnya ialah bacaan irama seperti biasanya majoriti orang kita suka dengan irama jiharkah ataupun bahasa Arab ni ajam. Saya tak pakai tarannum, tapi biasanya dipanggil jiharkah, ya. Bacaan saya akan bacakan surah. Biasa kalau di Mekah, Madinah itu siapa yang biasa baca begini, Ustaz? Kadang-kadang Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Okey. Syekh Sa'ad Al-Ghamidi baca, ya. Baik. Boleh kita dengar insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Sadaqallahul Azim. Itu adalah bacaan sebenarnya daripada surah Al-Anfal ayat 27 hingga 29 ya sebentar tadi. Dan bila kita melihat ayat 27 hingga 29 ini Ustaz, dia ada kaitan dengan surah At-Tahrim sebentar tadi, berkaitan dengan menjaga keluarga ya, menjaga diri dan keluarga. Dan dalam ayat yang ke-27 hingga 29 ini Allah membawakan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman ya, kalau tuan-tuan yang ada mushaf pada muka surat 180, wahai orang-orang beriman, jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasul, jangan kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Asbab nuzulnya Ustaz ya, kalau kita tengok sebenarnya pada zaman Nabi itu ada Abu Lubabah ya, ini salah satu daripada asbab nuzulnya lah. Maksudnya dia ada ahli keluarganya dekat Mekah itu. Jadi bila diminta untuk memberi cadangan ya, dia memberi tanda begitu ya. Maksudnya dia seperti berkhianat kepada Nabi, tapi dia menyesal. Lepas tu kalau ikut satu riwayat, dia ikat dirinya di satu tiang di masjid. Dia tak nak dilepaskan kecuali oleh Nabi, pasal dia rasa bersalah sangat berkhianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi apa kaitan dengan kita, ayah-ayah yang ada, ibu-ibu yang membina anak-anak yang akan menjadi ayah, sebenarnya bercakap tentang amanah. Tentang amanah ini amat penting sebagai seorang ayah. Dan dalam kes sebentar tadi, ayahnya bukan dalam rumah, ayah ini di luar rumah, Abu Lubabah ya Ustaz ya. Abu Lubabah ayah di luar rumah, tetapi sebenarnya itu ada kaitan dengan dalam rumah, pasal dia sayang kepada anak di dalam rumahnya ataupun dia sayang kepada hartanya, sehingga kan ayat yang ke-29 ya, ayat 28 dahulu Allah menyatakan wa'lamu annama amwalakum wa auladukum pada muka surat 180 surah Al-Anfal, ketahuilah sesungguhnya harta dan anak adalah fitnah. Iaitu yang dibacakan oleh Syekh sebentar tadi. Boleh tak Syekh kalau kita ulang balik semula, pasal sebenarnya ayat 28 ini adalah satu realiti yang kita mungkin tak tahu kecuali Allah beritahu. Jadi kalau boleh diulang balik ayat tersebut, ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah وأن الله عنده أجر عظيم. Dan ketahuilah bahawa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Ayah-ayah yang ada ya, apa yang boleh kita belajar daripada ayat ini, Allah suruh kita tahu bahawa harta dan anak menjadi cabaran pada Abu Lubabah, seorang ayah. Menjadi cabaran juga kepada saya sebagai seorang ayah, nak cari duit Ustaz ya, nak cari duit, dan kemudian lepas dah ada kereta nak ada kereta lagi kan, lepas ada kereta satu je nak tukar, rumah nak jadi lebih besar. Itu adalah cabaran-cabaran bagi sebahagian orang. Kalau adik-adik yang lelaki yang duduk di rumah, adik-adik perempuan yang ada dekat rumah kata ini harta ni apa ni, itu mungkin pada fasa sekolah rendah, sekolah menengah ya.
Tetapi bila makin kita berumur, seorang itu dah mula dah inginkan iPhone contohnya, ya. Dia sudah mahukan kalau boleh pakaian tudungnya cantik, ada komputer. Itu adalah mula harta sudah mula nak masuk ke dalam hati. Dan bila kita membesar menjadi seorang ayah, harta ini kadang-kadang menyebabkan kita tidak mahu berjuang untuk Allah dan Rasul. Kita sibuk dalam pelbagai perkara sehingga kan bila seruan untuk solat contohnya, kita kata meeting panjang lagi, tak habis lagi. Bila kita rasa Allah dah panggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pada waktu itu kita rasakan bahawa kalau saya tangguhkan perbualan bisnes saya nanti saya tak dapat bisnes. Jadi ini adalah cabaran dalam amanah yang ingin ditentukan. Pasal kita memang kita ada banyak amanah dengan Allah, amanah dengan keluarga, amanah di tempat kerja. Bagi pemimpin-pemimpin nak menjaga daerah, nak menjaga negeri, menjadi negara, itu mencabar. Jadi Allah beritahu bahawa kalau katakan kita ada harta dan anak, Allah beritahu ia adalah fitnah, ia adalah ujian. Apa maksud fitnah? Fitnah ini ialah satu ujian yang dia masuk ke hati kita, tapi kita tak perasan. Dia besar tetapi kita tak perasan. Kalau Allah menggunakan perkataan ibtila, dia ujian yang besar tetapi kita perasan. Contohnya kalau ada bisnes yang jatuh, ataupun kalau seseorang itu accident, kemalangan, kita tahu itu adalah ibtila. Tetapi kalau kita bercakap tentang anak, kita sayang sangat pada anak, tapi dalam masa yang sama kita mungkin rasa macam saya nak lewatkan solat, saya nak cari duit ini kerana anak saya. Maka Allah beritahu wa annallaha indahu ajrun azim. Ganjaran yang paling besar itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang azim, yang menyebabkan hati kita ini rasa azim adalah ganjaran daripada Allah. Tetapi ada cabaran. Cabarannya apa? Kadang-kadang hati kita akan kata bahawa saya nak, kalau boleh nak harta yang besar. Saya nak kalau boleh anak saya itu dapat saya penuhkan segala-galanya. Dan Allah memberitahu bahawa yang lebih besar daripada dua perkara tersebut adalah ganjaran daripada Allah. Kesannya apa tuan-tuan kalau kita dapat beramal dengan perkara ini, ya, sebagai resolusi, sebagai kesimpulan, 3 kesimpulan yang boleh kita ambil daripada ayat pada hari ini, ya, dalam usaha kita, ya, bercakap tentang ayah memimpin masuk syurga sekeluarga, kita ada 3 perkara, ya. Mari kita sama-sama perhatikan. Yang pertama, kita nak berjuang, ya, membina syurga di rumah. Kalau nak bina syurga di rumah, apa yang kita boleh belajar daripada ayat surah Al-Anfal sebentar tadi, jaga amanah yang diberikan oleh Allah. Ya, jaga amanah yang diberikan oleh Allah, jaga anak, jaga isteri, kerana itu adalah amanah. Ya, itu nak bina syurga di rumah. Kita jaga sebaik mungkin, tapi dalam masa yang sama kalau kita nak pastikan apa yang kita jaga di rumah itu sampai ke syurga, kita kena tukarkan harta dan anak itu menjadi mata wang akhirat. Apa maksud mata wang akhirat? Tukar jadi pahala. Harta kita infakkan. Kalau hari ini belum infak, tuan-tuan masih lagi ada peluang sebelum berbuka, selepas berbuka. Ataupun kita boleh sahaja kita ajar anak kita hari ini jadi imam. Itulah cara kita nak memanfaatkan. Kalau ayah seorang, kita mungkin dapat pahala sembahyang seorang. Tapi bila ada anak, ustaz, ya, peluang untuk dapat pahala lebih sedikit. Jadi itu antara perkara yang kita boleh belajar, dan sudah tentunya kita perlukan bantuan Allah, ya, yang saya mohon kepada ustaz untuk kita di hujung ini, alang-alang kita sudah berada dekat nak masa berbuka, kita nak berdoa. Kalau boleh ustaz, dalam doa kita itu yang akan diaminkan oleh ayah-ayah, ibu-ibu di atas talian, doa agar kita dapat menguruskan anak dan harta ini baik-baik, dan kita berjuang kuat, ya, mencari ilmu sebaik mungkin agar ayah-ayah yang ada memimpin sampai ke syurga. Ahlan ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa ibu bapa kami, ya Allah. Ampunilah segala dosa keluarga kami, ya Allah. Ampunilah segala dosa anak-anak kami, ya Allah. Ampunilah segala dosa muslimin dan muslimat, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Allahumma barik lana fi Ramadan waj'alna mimman yaqra'ul Qur'an birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin 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 ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menerima doa yang kita bacakan sebentar tadi Ustaz. Dan sebenarnya bagi tuan-tuan yang berada di rumah, peluang kita menunggu waktu iftar, ya, apabila tuan-tuan katakanlah mendengar ketika sahur, sebenarnya sepanjang Ramadan ini, sepanjang kita berpuasa, kita digalakkan untuk berdoa, ya, digalakkan untuk berdoa. Dan sebenarnya Allah menyatakan juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 186 seruan ini, ya, untuk kita berdoa. Cuma di hujung ini saya ingin mungkin nak berkongsi dengan Ustaz kalau adalah satu dua nasihat, ya, kepada ayah-ayah dan juga ibu-ibu yang mendidik anak, ya, menjadi ayah yang akan memimpin ke syurga. Ustaz ada pengalaman duduk di Mekah lama, ya, mungkin ada satu dua pemerhatian sebagai nasihat kepada warga ayah yang ada untuk sama-sama diambil perhatian. Silakan Ustaz. Ustaz, terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dalam awal Ramadan dan kita dalam keadaan PKP ni, kita banyak bersabar dan kita di sinilah kita nak tengok berbakti pada keluarga, ya. Nak tengok sejujur seorang ibu, seorang bapa, sebanyak mana ayah jujur bersama dengan anak ketika inilah. Sebab selama ni Ustaz kita sibuk Ustaz. Sibuk. Bulan Ramadan tahun lepas pun kita berapa kali sahaja berbuka puasa dengan keluarga. Kemungkinan barangkali ada yang sibuk di luar sana, seperti kadang-kadang ada yang bertugas di luar sana berbuka puasa hanya 15 hari sahaja bersama dengan keluarga, 15 hari di luar bersama dengan staf ataupun tugasan masing-masing, seperti imam-imam dan Bilal pun kadang-kadang sibuk berbuka puasa di masjid. Betul. Jadi muslim-muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, buat kali ini kita agaknya berbeza pada tahun-tahun yang telah lalu, iaitu Ramadan tahun ini kita bersama dengan keluarga. Kalau boleh kita buat jadual Ustaz. Jadual sebagai, kalau kita ada anak lelaki seorang dua orang, kita buat jadual imam. Malam tadi alhamdulillah saya start jadi semayang salat tarawih bersama dengan keluarga. Anak sulung saya jadi imam 4 salam yang pertama dan anak yang kedua 4 salam yang kedua. Lepas tu saya witir. Jadi ni kali pertama berlaku dalam keluarga saya. Selama ni saya selalu di masjid, ataupun jumputan di luar sana. Jadi kita balik-balik rumah, anak-anak bersama dengan solat tarawih bersama dengan ayah mertua, mak mertua dan sebagai keluarga sahaja. Tapi buat kali ni memang saya rasa kelainan sangat dengan ujian yang Allah Taala ujikan kita, dan dengan hujan, dengan banjir yang berlaku di Shah Alam ini. Jadi kita sama-sama berdoa kepada seluruh Malaysia dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan seluruh umat di seluruh dunia ini. Allah Taala ajarkan kita supaya kita ni sentiasa bersama dengan keluarga ni, kalau boleh ada sifat ikhlas bersama dengan keluarga Ustaz. Selama ni kita sibuk, kemungkinan hanya bawa balik makanan sahaja, tapi masa tu tak ada. Duit bukan segala-galanya, dan kita kena bersama dengan keluarga. Maknanya duit serta dengan kita ada sekali. Mereka perlu pada kasih sayang kita, bukan perlu pada duit sahaja. Jadi pengalaman saya, banyakkan masa kita bersama dengan anak dan ajarkan mereka ni ke arah yang baik. Kita yang mencorakkan mereka. Fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisani aw yunassiranihi. Ibu bapa lah yang mencorakkan warna-warni kepada anak-anak. Iaitu kalau kita nak jadikan dia agama mana pun kita boleh buat. Nak mewarnakan dia warna apa pun kita boleh warnakan dia. Jadi ibu bapa lah yang punya
punya peranan yang besar untuk mendidik anak. Anak ini adalah seperti kapas putih ya Ustaz. Jadi kitalah yang mencorakkan warna-warni dia. Wallahu a'lam Ustaz. Jazakumullah khair. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Syekh Abdul Karim berkongsi nasihat ya, ayah untuk saya juga ya, untuk ayah-ayah yang ada, ambil masa berkualiti ya, berkualiti sama-sama bersama dengan anak, sebagaimana hadis yang dinyatakan tadi Ustaz ya. Dalam hadis tersebut tentang Yahudi ada, Majusi ada, Nasrani ada Ustaz ya. Islamnya tak ada kat situ ya. Pasal sebenarnya Islam itu adalah fitrah. Apabila kita kembali pada fitrah, maka kekallah putih si anak tersebut. Tetapi ayah kalau benarkan TV ke laptop ke apa sahaja tanpa panduan fitrah daripada Al-Quran, daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka rupa-rupanya anak itu jadi warna macam-macam kerana ayah yang mencorakkan warna-warni tersebut. Jadi itu nasihat yang amat penting. Terima kasih Ustaz ya. Moga-moga ini dapat kita pegang pada hari pertama Ramadan. Kita tak bergerak terus berubah banyak, tapi kita dapat sedikit hari ini. Paling kurang kita dapat kesedaran bahawa anak ini, isteri, pasangan dalam keluarga kita adalah amanah yang amat berharga datang daripada Allah SWT. Dan Allah cakap jangan kamu khianati amanah ini. Kalau dalam kes tadi Abu Lubabah di luar rumah, tetapi sebenarnya ia juga mesej untuk ayah di dalam rumah, kerana dengan amanah dalam rumah inilah kita akan bawa balik semula. Selepas PKP ini kita keluar, kita memimpin dengan kita amat peka kepada amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan puan-puan dimati Allah sekalian, kita berada di penghujung ya bagi program Majlis Ayah hari pertama, dan kita akan bersiaran ya, kita akan bersiaran insya-Allah setiap hari pada jam 6 ya, pada jam 6 hingga pukul 7. Kami meminta maaf di awal tadi ada masalah tadikal pada hari pertama. Mohon doa untuk hari-hari seterusnya berjalan lancar. Ulangan akan berlaku pada pukul 10.30 di Astro Oasis dan juga 4.30 pagi. Ketika tuan-tuan ya Ustaz ya, kalau dah bersahur itu, kalau dah bersahur rasanya nak ulang kaji balik ayat surah Al-Anfal ayat 27, 28, 29, boleh dengarkan balik semula pada jam 4.30 pagi di TV Hijrah. Semua. Ya. Masa tu berkumpul sahur sama-sama sambil kita tengok ya, dapat tadabbur sedikit ya, dan kemudian kita sama-sama membina azam agar kita adalah ayah sebagai pemimpin untuk masuk syurga sekeluarga. Qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Terima kasih pada semua. Kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu أنفسكم وأهليكم نارا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون
ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Waquduhan nas, dan bahan bakarannya adalah daripada manusia dan batu. Ada malaikat yang amat kasar, mereka itu tidak derhaka dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Apakah pelajaran? Apakah perkara yang kita boleh belajar daripada ayat yang ke-6 daripada surah At-Tahrim ini, tuan-tuan? Satu ialah Allah memanggil kita sebagai orang beriman, tak kisahlah sama ada kita ini khusyuk tak khusyuk, pandai baca Quran ke tidak, salat ke tidak. Allah memanggil semua ketua keluarga, memanggil semua ibu, ayah, anak untuk terus beriman. Walaupun kita mungkin kadar iman kita itu tak berapa tinggi, tapi Allah panggil dengan cara terbaik kerana Allah memuliakan kita. Yang pertama. Yang keduanya, apa yang kita boleh belajar daripada sini, Allah suruh kita jaga diri dan keluarga kita daripada bahan bakaran, daripada jadi dibakar oleh api neraka. Jaga betul-betul keluarga kita agar masuk syurga sekeluarga. Kita perlu bina syurga di rumah kita, dan ia memerlukan perjuangan. Salah satunya perjuangan dalam rumah kita mewujudkan satu ruang untuk kita solat, untuk kita membaca Al-Quran, untuk kita sama-sama bersama dengan ahli keluarga untuk memastikan kita bincang, kita baca Al-Quran, kita faham Al-Quran dan juga melaksanakan amal ibadah. Dalam tradisi Islam, Nabi SAW ada ruang solat, ya, ruang untuk membaca Al-Quran yang dinamakan mihrab, yang perlu kita wujudkan. Apatah lagi apabila kita ingin mencapai bulan Ramadan, kena ada ruang itu. Walaupun mungkin di dalam rumah kita sempit, tapi ruang itu adalah ruang yang penting untuk memastikan seriusnya kita sebagai orang yang ingin beriman, yang ingin menjaga diri dan keluarga kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita mewujudkan satu ruang yang kita boleh namakan sebagai Quran Corner, sebagai salah satu nama yang amat menarik untuk tuan-tuan wujudkan di rumah-rumah. Kita mensasarkan agar selepas ini ada banyak rumah-rumah untuk membina Quran Corner ini, ruang untuk kita beritahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa, ya Allah, saya ingin jadi orang beriman, saya ingin jaga diri saya, ingin jaga keluarga saya daripada menjadi pasangan kepada batu. Allah beritahu di sini manusia dan batu. Kerana apa? Kerana manusia yang tidak tergerak dengan Al-Quran adalah seperti batu, yang tidak terkesan dengan Al-Quran adalah seperti batu. Manusia yang hatinya itu tidak membaca Al-Quran, hatinya keras seperti batu, maka di akhirat nanti ia akan dibakar bersama batu. Tetapi kita tidak mahu jadi perkara tersebut. Kita ingin menjemput malaikat masuk ke rumah kita. Kita bina Quran Corner untuk sama-sama kita mengamalkan surah ke-6 daripada surah At-Tahrim. Moga-moga tuan-tuan akan bersemangat untuk mewujudkan Quran Corner di rumah masing-masing. Apatah lagi menjelang Ramadan, selepas Ramadan, kita beritahu kepada Allah, beritahu kepada keluarga kita bahawa kami ingin jadi orang beriman, masuk syurga sekeluarga. Dalam kita menyelamatkan keluarga kita, saving families. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.